kita pun boleh follow sahabat tu lah kan. Kalau kita tak boleh nak baca satu Quran apa semua kan, at least satu hari kita baca 3 kali lah at least kan. Itu saja lah. Nak tanya awak, nak tambah. Kita bincang. Mungkin saya nak tanya dari segi yang punya sifat wakil itu, ada yang mempertikaikan belajar sifat wakil. Ya. Jadi sedangkan kita belajar benda itu kan ada sekolah rendah sifat wakil. Jadi ini macam mana, adakah sifat 21 benda yang baru ataupun macam mana? Ya, terima kasih. Soalan yang sangat saya minat. Ada kata sifat 20. Sifat 20 ni yang mula sebut 20 ni Imam Sanusi rahimahullah taala, ulama kurun yang ke 10 Masihi. Ulama kurun ke-10 Hijrah. Ulama kurun ke-10 Hijrah. Kalau ikut pendapat Imam Asy'ari, bukanlah pendapat dia. Ada anak murid dia kata, bagi Imam Asy'ari sifat Tuhan ni ada di antara bukan sifat Tuhan, di antara sifat Tuhan ada 13. Persoalannya ialah daripada mana 20 dan 13 itu Nabi tak pernah sebut kat kita 20 13. Yang ni senang cakap sebenarnya, yang ni kita panggil pendekatan para ulama. Pendekatannya sama juga dengan golongan Salafi. Dia orang cakap apa? Tauhid ada 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma' dan sifat. Soalannya ialah, adakah Nabi pernah ajar siapa-siapa yang masuk Islam kena faham tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma' sifat. Jadi pembahagian tauhid kepada 3 ni mana? Tidak pernah ada zaman sahabat, tidak ada zaman tabi'in, wujud zaman kurun keempat Hijrah. Pembahagian tauhid kepada 3. Jadi yang tu tak bid'ah lah. Ini bukan soalan bid'ah, yang ni persoalan pendekatan para ulama merumus, meringkas, menterjemahkan akidah itu supaya kita faham. Sebab kalau kita nak belajar akidah satu Quran, jenuh kita, siapa ketua belajar tak ada. Kan? Ayat Quran banyak cerita pasal akidah. Jadi para ulama yang faham mereka ringkaskan. Jadi ambil yang kita panggil intipati saja. Jadi maknanya kalau kita nak belajar akidah, cara tauhid asma wa sifat pun tak ada masalah, kan? Cara tauhid rububiyah, cara tauhid uluhiyah, cara tauhid asma wa sifat pun tak salah, cuma kena hati-hati. Yang ni jadi hati-hati. Pasal apa hati-hati? Sebab kadang-kadang saya tengok pembahagian tauhid tersebut menyebabkan kita menyifatkan kepada Tuhan sesuatu yang tidak layak dengan Tuhan. Sebab dalam konsep istilah tauhid asma' dan sifat ialah kita menisbahkan kepada Allah segala nama, segala sifat yang disebut dalam Quran dan hadis. Itu konsepnya. Jadi segala nama, segala sifat yang disebut dalam Quran dan hadis kita kena terima. Kenapa ulama-ulama Asy'ariyah, ulama-ulama zaman kurun ketiga Hijrah tak kata macam tu? Sebabnya ialah kerana kadang-kadang tak semua sifat yang dinisbahkan kepada Allah Ta'ala itu sifat. Contoh yang saya baca, tuan-tuan, ada orang kata sehingga akan disebut bahawasanya kalau kita tengok Quran dan hadis, kita boleh katakan semua sifat kita ada pada Tuhan. Mata, wajah, tangan, jari, semua dinisbahkan kepada Tuhan. Semua Tuhan kata, kan? Yadullah, wajhullah. Kalau kita berhati-hati, semua ada pada Tuhan. Jadi lama-kelamaan orang yang tak belajar akan jadi kita apa? Dia kata Tuhan sama macam kita. Sebab semua anggota-anggota kita ni semua dinisbahkan pada Tuhan. Sedangkan bagi cara kita mengenai sifat 20, ayat-ayat tersebut bukan nak beritahu sifat Tuhan. Ayat-ayat tersebut dia ada makna-makna kiasan yang lain. Kan? Jadi bukan nak makna dia ada mata, bukan nak makna dia ada sekian-sekian. Sama juga bagi contohlah ayat Nasullaha fanasiyahu. Nasullaha fanasiyahu. Mereka lupa akan Allah, lalu Allah Ta'ala lupa akan mereka.
Jadi dinisbahkan sifat lupa kepada Allah. Kalau kita pakai konsep setiap sifat yang dinisbahkan kepada Allah itu adalah sifat Allah, adakah kita kata Allah Ta'ala itu lupa? Tak boleh. Jadi maknanya, walaupun zahir ayat itu memberi faham bahawa Allah Ta'ala melupakan mereka, Tuhan lupa mereka, bukan bermaksud Tuhan lupa, tak, Tuhan tahu, Tuhan ingat. Jadi dia ada makna lain. Jadi sebab itu para ulama Asy'ariyah mereka dah kaji semua ayat-ayat ini. Jadi kalau Imam baca contoh Imam Baihaqi, dia tak buat cara 20. Dia buat cara sifat zat, sifat af'al. Sifat zat yang 20 tadi, yang bagi-bagi itu sifat-sifat af'al. Sebab sifat af'al ni dia lain. Kan? Jadi maknanya kita kata marah bukan marah macam kita, marah yang layak dengan dia lah, yang merujuk sifat kudrah dia lah, yang macam tu. Jadi saya tengok maknanya pembahagian sifat ni kepada 13 20. Satu segi dia memang tak ada zaman sahabat. Sahabat tak pernah ajar 20 sifat. Saya tengok Imam Asy'ari sendiri pun dia tak sebut 20 sifat, 13 sifat. Anak murid kepada anak murid dia, Imam Baqilani, ulama besar Imam Mazhab Asy'ari pun, dia pun saya tengok tak sebut 20 sifat. Imam Juwaini pun tak sebut, dia ulama-ulama besar Asy'ariyah. Imam Sanusi pun sebut. Tapi kalau saya perhati, saya tengok, yang saya kaji sendiri, 20 sifat itu ada dalam kitab-kitab mereka, cuma tak dinomborkan. Benda yang sama, cuma tak dinomborkan, tak dibilang kata 13. Itu aja. Imam Sanusi dah cakap dia sebut 20. Benda tu lah, itu saya kata benda yang sama tetapi sudut tu yang barangkali berbeza. Benda tu lah. Jadi tidak ada sebarang perubahan, tidak ada sebarang kita kata pokok tambah ataupun berkurang. Dari segi akidah tetap akidah yang sama. Yang bertambah yang berkurang adalah dari segi pendekatan. Dari segi hujah. Hujah memang zaman dulu, zaman kurun ketiga hijrah, hujahnya berjela-jela. Hujah saja akidah, hujah berjela-jela. Akidah tu lah, nak bukti kita Tuhan tu Maha Kuasa je, tapi hujah tu macam-macam. Guna hujah logik, guna hujah falsafah, guna hujah. Kan? Jadi itu tidak mencecatkan persoalan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Cumanya kalau kita nak dalam cara tauhid ni, dia kena ahli. Jadi kalau kita orang awam macam kita ni, cukup untuk kita faham yang asas-asasnya lah, sifat-sifat yang ataupun hujah-hujah tu, dalil-dalil yang terperinci itu kita serah kepada alim ulama kita untuk berfikir. Jadi persoalannya, jawapannya ialah tak salah. Sebab kalau kita salah, kita kata salah tauhid 13 ataupun 20, maka salah juga pembahagian kepada 3 tadi kan. Tauhid 3 sebab kesemuanya itu tidak pernah berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya berlaku itu adalah hasil inisiatif pendekatan para ulama. Akidah tetap sama, cuma cara penyampaian yang barangkali agak berbeza. Jadi tak perlu diperbesarkan isu itu. Wallahu a'lam. Clear? Ya, mantap. Saya ada terdengar ada satu ustaz lah, dia macam mempertikaikan. Bukan mempertikaikan, maksudnya dia asal usul sifat 20 ni kan. Ya. Kita sebab kalau kita tengok dalam tu dia ada macam ada zaman orang berhujah dengan logik lah. Ya. Masa ulama tu mengumpulkan sifat tu lah. Okey. Sebab masa kalau tengok dalam, kalau kita belajar dulu lah kan, macam yang pertama tu wujud kan. Wujud artinya ada kan, lawannya tiada kan. Dia punya ayat-ayat pun macam tu lah. Dan apa ni, Ustaz Ismail kamu tadi terdengar, saya ada dengar lah pula kan, dia kata kalau sifat 20 ni, kalau kita nak cakap dekat orang yang baru masuk Islam, kena bagi tahu, kena berhati-hatilah kan. Sebab kalau kata wujud artinya ada, lawannya tiada kan. Kalau kata dari India baru masuk Islam dengar tu kan, macam mana ini Tuhan lah, mula ada, sekali lawan-lawan sudah tak ada kan. So maksudnya bahasa kita yang bingung. Mudah. Itu ada ustaz ni dia macam mempertikaikan. Maksudnya dia mempertikaikan, dia kata masa ayat apa ni ilmu ni masa zaman logik lah, logik. Itu yang ditimbulkan.
Terima kasih. Ini contoh-contoh panjang. Saya ringkaskan. Yang pertama tadi isunya ialah tentang ilmu kalam itu sendiri. Kalau kita faham konsep ilmu kalam, kita selesai masalah. Jadi ada orang cakap, maknanya Tauhid 20 ini dia merujuk sifat ilmu kalam, perkembangan ilmu kalam kan, ilmu kalam dalam Islam. Jadi orang yang kata ilmu kalam tu haram, jadi secara automatik pembagian cara 20 tu tak, dia tak boleh. Jadi kita boleh konsep apa itu ilmu kalam. Kenapa Imam Syafi'i, saya ringkas, kenapa Imam Syafi'i kata dia kita kata ilmu kalam ni sesat. Imam Ahmad bin Hanbal kata ilmu kalam ni sesat, menyesatkan. Dalam masa yang sama, Imam Ahmad bin Hanbal orang yang pertama menulis dalam ilmu kalam. Kenapa dia kata sesat? Tiba-tiba dia sendiri di antara ulama yang istighol, orang sebut, yang berkecimpung dalam ilmu kalam untuk melawan, menolak golongan-golongan Jahmiyah yang sesat, ajaran sesat zaman itu. Okey, Ibn Taymiyah di antara ulama yang paling hebat sekali menyesatkan ilmu kalam. Dia sendiri menulis penulisan cara pendekatan ulama kalam untuk menolak pahaman-pahaman Syiah dan sebagainya. Golongan yang hampir sama. Maknanya dia menguasai benda tu. Kalau dia tak menguasai, macam mana dia dah boleh nak jawab benda tu? Maknanya dia pun belajar. Ilmu kalam tu apa? Okey. Ilmu kalam ni senang cakap ilmu tauhid lah. Tapi ilmu kalam ialah satu ilmu yang mengkaji tentang dalil-dalil akidah. Dia bukan ilmu akidah. Okey. Akidah Allah itu ada. Akidah ni puluh ahad lah. Ilmu akidah, ilmu mengkaji tentang dalil-dalil. Okey. Tuhan itu Esa, Allah ahad. Mana dalil? Dalil Quran, okeylah dalil Quran sama-sama kita okeylah. Kalau tapi orang bukan Islam nak percaya macam mana? Kena guna dalil yang disepakati, dalil akal. Jadi fikir, jadi Tuhan ada apa bukti Tuhan itu ada? Adanya alam. Jadi mereka menggunakan kemampuan logik akal itu untuk membuktikan kewujudan Tuhan. Itu dia panggil ilmu kalam. Untuk menjelaskan hujah, bukti logik dan mempertahankan akidah Islam. Jadi orang Kristian kata apa nama Trinity, 3 dalam 1. Jadi kita cuba membatalkan pemahaman mereka itu dengan guna logik-logik lah. Takkan nak guna ayat Quran. Guna ayat Quran, mereka mana beriman dengan Quran kan. Jadi kalau macam mana kita nak hujah akidah, kita guna Quran kepada orang tak percaya dengan Quran. Macam orang Hindu lah, hujah kita guna kitab dia. Mana kita nak mau? Jadi kena guna hujah yang disepakati. Hujah disepakati adalah hujah logik akal. Berarti saya kata, jadi apa maksud ilmu kalam yang dikaji? Ilmu kalam dikaji adalah ilmu kalam yang tidak Islam. Iaitu ilmu-ilmu kalam yang dibangsakan kepada Yunani zaman dulu. Yang bincang, yang memberi kebebasan kepada akal untuk menentukan Tuhan tu macam mana. Tidaklah garis panduan syarak. Itu ilmu kalam zaman Yunani dulu. Bincang sifat Tuhan sekian-sekian. Tuhan itu akal, Tuhan itu makbul, Tuhan itu sekian-sekian. Panjang lah cerita. Jadi ilmu kalam yang tidak didasari dengan garis panduan syarak, iaitu terpanggil ilmu kalam yang sesat. Adapun ilmu kalam untuk menjelaskan akidah Islam yang tu dilaksanakan kita panggil dilakukan oleh ulama-ulama besar kita. Imam Ahmad bin Hanbal tulis, dia ada satu kitab namanya Allahumma salli alaihi wasallam Al-Fiqh Al-Akbar. Fiqh paling besar tu. Tentang ilmu kalam. Saya tengok kitab tu, dia juga sebut sifat manis, qudrah, iradah, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. Bincang 7 sifat yang manis itu. Jadi dia juga tulis beberapa kitab untuk untuk menjawab apa nama ni ajaran kita panggil pemahaman Jahmiyah yang pada ketika itu. Ajaran sesat pada ketika itu. Dikatakan Imam Syafi'i juga ada tulis satu buku dalam ilmu kalam untuk menjawab ajaran sesat pada ketika itu. Kan, jadi banyak ulama jawab. Jadi maknanya bila kita sebut ilmu kalam, jangan kita faham ilmu kalam yang sesat tu. Ini ilmu kalam Islam. Jadi yang sebab tu tuan-tuan, bila kita tengok fatwa ulama dulu, kita tidak boleh ambil fatwa tu kita apply hari ni, tak boleh. Sebab situasi berbeza, suasana berbeza, barangkali benda tu berbeza. Sama lah contoh fatwa macam Abdullah bin Abbas, dia baling batu kat orang berzikir. Kan? Orang tengah berzikir ramai-ramai, dia baling batu kan. Ada orang cakap berdasarkan fatwa itu
siapa yang zikir duduk dalam kumpulan, haram hukumnya. Sebab perbuatan sahabat yang lontak batu kepada kumpulan yang berzikir ramai-ramai tadi. Jadi kita ambil hukum pada semua orang zikir duduk dalam kumpulan. Boleh macam tu? Mana? Boleh. Tak boleh macam tu. Sebab banyak lagi ayat-ayat lain yang mengatakan, dalil-dalil yang mengatakan boleh zikir secara ramai-ramai dalam kumpulan. Takkan kita nak ambil satu fatwa daripada sahabat, kita nak hukum kepada semua. Itu tidak adil. Sedangkan kata ulama lagi, yang sahabat dari buat itu bukan pasal zikir, tempat lain. Bukan pasal zikir tu. Walaupun dicerita pasal zikir, tapi bukan pasal zikir tu. Sebab ada benda-benda sampingan lain yang menyebabkan sahabat ni marah. Bukan pasal zikir. Mungkin ada benda-benda pelik-pelik kan. Mungkin ada campur lagi perempuan gitu kan. Zikir tak apa-apa gitu kan. Telanjang bulat tak pakai baju kan tu. Kan orang marah lah. Kan? Memang zikir. Jadi sama juga dengan kita panggil istilah-istilah dalam apa nama, dengan perkembangan. Sebab tu kalau orang kata ilmu kalam tak betul tuan-tuan. Kenapa sampai hari ini Universiti Al-Azhar mempertahankan pendekatan itu sampai ke hari ini? Kan, Universiti Al-Azhar daripada dulu sampai sekarang kita belajar pendekatan cara Asy'ariyah, cara dulu saja. Cara pendekatan Asy'ariyah. Saya bagi hari ini saya lulusan akidah falsafah memang saya belajar lah kan. Daripada A sampai Z lah. Macam tu. Okey. Kemudian bukanlah bermaksud pendekatan lain tu tak betul, bukanlah bermaksud Asy'ariyah je betul. Yang lain daripada tu tak boleh pakai, tak bukan maksud macam tu. Sebab kalau kita tengok apa nama fatwa Ibn Subki, Tajuddin Subki dia sama. Al-Sunnah ni 3. Satu, golongan yang berhujah menggunakan Quran dan hadis. Kita panggil Ahlus Salaf. Kan? Jadi apa-apa semua rujuk Quran hadis je. Ahlus Sunnah juga. Dia kata golongan kedua ialah golongan yang menggunakan akal. Bukan akal semata-mata. Gunakan akal untuk menjelaskan agama. Maksudnya akalnya berpandu kepada syariat. Yang ni dikepalai oleh dua orang, Imam Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Al-Sunnah juga. Golongan ketiga ialah golongan yang berpandukan kepada ilham. Tapi bukan sebarang ilham yang berpandu kepada syariat. Kan, juga semua dia ialah ilham. Al-Sunnah juga. Jadi kita jangan kita kecilkan Al-Sunnah itu hanya satu puak saja. Sedangkan sebenarnya kita ni mempunyai akidah yang sama, cuma pendekatan itu saja yang berbeza. Jadi tidak ada masalah pada itu. Yang salah tu ialah pada kita membid'ahkan, yang itu salah. So kalau nak belajar cara itu silakan, tak ada masalah. Nak belajar cara ni pun ini lah, sebab yang ni dah kita panggil turas, kita panggil warisan para ulama dari dulu sampai sekarang. Cara tauhid Asy'ariyah tu betul juga, tak salah. Dan dari segi nak berhujah, kita tengok kekuatan hujah itu kalau kita perhati memang memihak kepada golongan yang cara kita baca 20. Cuma yang 20 diringkaskan. Kalau kita nak panjang lagi, kita kena buka kitab besar-besar lah. Jadi kenapa kita menggunakan hujah akal? Dia bukan semua guna hujah akal. Dia ada tempat-tempat yang guna hujah akal. Contoh macam kewujudan Tuhan, yang tu kena guna akal. Sebab kalau kita guna Quran, mana orang nak percaya? Jadi para ulama terpaksa menggunakan hujah akal untuk orang beriman kepada Tuhan. Bila dia beriman kepada Tuhan, dia akan beriman dengan Quran. Bila dia beriman dengan Quran, selesai masalah. Tapi nak bagi beriman dengan Tuhan dulu macam mana? Kena guna hujah lain, kena hujah akal. Kan? Jadi itu yang dilakukan oleh para ulama kita. Jadi dia orang tulis itu sebenarnya bukan tulis untuk kita saja, tulis untuk kita satu. Tulis yang kedua, tulis untuk orang bukan Islam. Bila dia baca, dia logik, dia boleh terima dengan akal, logik. Kalau kita bahas akidah, qul huwallahu ahad, Allah sembah kaya Quran, macam mana orang lain dia nak faham logik itu? Kan? Mana? Jadi itu secara ringkas, wallahu a'lam. Saya nak Tambah. sorry bukan pengalaman lah baru hari Sabtu dulu kan, relevan yang Ustaz cakap tadi kan. Saya dikunjungi oleh Jehovah Witness Malaysia. Itulah dia ketuk pintu kan. Jadi
dia bagi, mula dia bagi pamphlet lah, pamphlet pasal Jehovah, pasal Nabi Ibrahim ada kan. Jadi ialah kita discuss lah kan. So maksudnya macam Ustaz cakap tadi, kalau dengan diorang kita nak nak explain pasal Islam pun, memang kita tak boleh buka Quran lah kan, sebab dia tak percaya. Kita pun kalau dia nak hujah, dia buka Bible dia, kita pun tak percaya kan. So kalau macam tu kena pakai logik akal lah. So ialah tujuan saya bagi tahu ni. Nanti mungkin ada orang ketuk pintu lah, rumah doktor ke apa kan. So dia datang perempuan lah, maksudnya satu perempuan, satu dengan mak dia ke apa, dah tua lah, dalam 70 umur dia. Seorang lagi tu dalam 50, tu ada anak dia seorang lah, dia dibawa lah kan, tengah sejuk hujan dia, itulah maksudnya kalau kita tengok, kita pun tak berani, bukanlah tak berani, tak sanggup nak berdakwah dengan orang ketuk pintu kan, cerita pasal Islam kan. Tapi dia datang rumah kita ketuk kan. So maksudnya kuatlah dia punya dia punya, walaupun batil kan, missionary dia tu kan kuat kan, yang kita pun tak sanggup buat kan. So jadi yalah, kita pun kena bersedia lah kan. Kalau siapa yang duduk kat luar ke, ataupun dulu ada kecoh kan, naik dalam bas kan, ada kecoh sikit yang Jehovah ni kira dakwah dalam bas kan. Jadi Jehovah ni macam Kristian, dia Kristian, dia ada satu macam orang punya mazhab lah, tapi dia strict. Satu Jehovah Witness ni dia buat, kalau isu kat sini lebih kepada orang tak boleh nak buat blood transfusion sebab dia nak dema darah. So macam dia bagi dia kira macam dia ambil lah satu dalam ayat Bible, kononnya kira macam dema darah daripada orang lain adalah satu dosa, satu benda yang tak suci. So macam kat sini lebih jadi isu macam kalau anak sakit masuk hospital, kau dah darah, dia still diorang insist diorang tak nak terima darah. Benda tu sebab biasanya memang diorang ada pakai bracelet lah, terang-terang tulis Jehovah Witness. So kalau macam pergi hospital dia akan tengok lah. So once kalau dia nampak benda tu, nurse tak apa buat lah apa, ni masuk ubat ke apa, tapi darah memang tak habis. Sebab apa tak, ini memang masuk court case lah. Memang dia rasa macam itulah religious freedom. Ajaran dia sebenarnya ajaran macam mana? Dia memang Kristian lah. Dia memang Kristian, tapi dia memang dia bawa Bible apa semua, tapi macam dia betul-betul pegang pada ayat ni yang pemindahan konsep tu lah. Pemindahan darah daripada orang lain termasuk dalam badan adalah satu yang dosa. Saja dia nama Tuhan dia Jehovah. Tak, bukan. Dia memang dia sedikit. Mazhab dia panggil, dia memang Jehovah. Kalau macam tu dia pakai tengok cerita Bible ni. yang sama ke? Yes. Dia macam Jehovah ni, dia orang ada dapat dalam, tak tahu dalam Bible lah, adalah dia combination J dan itulah V apa semua tu, jadi dia orang jadi Jehovah. Tengok cerita apa orang tu? Apa tu? Kalau sempat tu apa? Indiana Jones yang dia pergi masuk tu kan. Kan dia masih dia tanya satu soalan itu, dia tanya nama Tuhan. Rasanya dia sebut Jehovah, rasanya nama dia. Jehovah Witness. Dia kata macam nama Tuhan Kristian lah. Nama dia refer kepada nama Tuhan tu. Macam kita sebut Allah kan. Nama Tuhan dia Jehovah. Pilih mangkuk tu lah. Itu saja. J itu bermula huruf Y. Dia kata apa? Dia tanya apa? Dia bagi pamphlet, lepas tu dia cerita pasal dia punya ni lah, pasal Nabi Ibrahim apa. Kita cerita lah macam kita punya pendapat, kita punya ni kan, kita punya Islam punya. Masuk dalam rumah lah. Saja jemput lah, hujan kat luar kan. Jadi itulah, nanti kalau nak berhujah, kita pun tak terima dia punya Bible. Dia pun kalau kita buka Quran pun dia